Dua istilah yang berlainan sering dikelirukan, iaitu satunya mubahalah. Mubahalah ni dibicarakan dalam ayat 61 surah Al-Imran. Kita perlu bezakan pagi ini di antara mubahalah dengan mula'anah yang dibicarakan di dalam ayat ini, yang berkaitan dengan pasangan suami isteri di mana isterinya dituduh berzina. Mubahalah kes lain. Mubahalah kes lain ini sering dikelirukan dalam surat-surat khabar. Masih lagi baru-baru ni pun ada bercakap lagi, dan memang pun ada orang yang bersumpah dengan nama Allah. Sumpah lain, mubahalah lain. Sumpah laknat lain, mubahalah lain. Mubahalah ini kisahnya Nasara Najran nak berdebat dengan Nabi mengenai Nabi Isa. Mereka kata, Nasara Najran berkata Nabi Isa adalah Tuhan. Isa adalah Tuhan, anak Tuhan. Nabi kata tidak. Mereka kata tidak, macam mana itu, dia tidak ada bapa. Dia tidak ada bapa. Oh, Nabi kata Adam tak ada bapa, tak ada ibu, tak ada bapa, tak ada. Kemudiannya dia tidak Tuhan. Baliklah Nasara Najran. Kemudiannya mereka sedia berdebat sekali lagi. Nabi kata kita pun mubahalah. Mubahalah maknanya doa laknat. Doa laknat macam mana? Sama ada saya salah atau awak salah. Kalau awak salah, saya doakan awak dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian datanglah sekali lagi Nabi seru. Nabi kata kita jemput anak beranak, anak cucu semua sekali, mari berkumpul, saya berdoa, kemudian anak beranak saya amin, amin. Gitu. Kamu pun bawalah anak beranak kamu, anak cucu kamu, kita berkumpul di dua pihak. Mereka berbelah bagi. Puak-puak Nasara Najran. Dia kata tak boleh. Dia kata yang macam tu, dia kata nanti pulaknya berlaku apa-apa. Tak mahulah mereka bermubahalah. Tak jadi mubahalah. Jadi kalau Nabi kata kalau tak mahu mubahalah, kamu terima sama ada bayar jizyah, ataupun kamu masuk Islam, ataupun perang. 3 pilihan. Kita berperang, ataupun kamu bayar jizyah tunduk pada peraturan Islam, ataupun kamu masuk Islam tak ada bayar jizyah pun, masuk Islam. Mereka terima untuk membayar jizyah, bayar cukai kepala. Selesailah mubahalah. Kemudiannya itu satu. Dalam sejarah Islam tidak kerap mubahalah ini berlaku. Dia berlaku sekali lagi di India di antara Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, pengasas ajaran Qadiani, lawan seorang pemimpin Maulana guru namanya Maulana Sanaullah Panifat. Panipat ini nama satu kawasan di Amritsar di Panjang. Maulana Sanaullah Panipat mengajak Ghulam Ahmad Qadiani untuk bermubahalah. Jika mereka benar dalam dakwaan mereka menyatakan Ghulam Ahmad Qadiani sebagai Nabi di akhir zaman, penutup ke segala Nabi, kita bermubahalah. Kita bermubahalah. Mubahalahnya maknanya berdoa. Lalu diadakan sebenarnya jemputan Ghulam Ahmad Qadiani itu. Dia jemputnya nak lawan Maulana yang besar-besar di Dioban. Sanaullah Panipat ini murid di Dioban, tapi murid yang dibuang sekolah, dibuang di universiti, tadi selalu lawan debat dengan Maulana marah, dia pecat dia. Wah, pelajar yang pintar pada zamannya. Jadi Sanaullah kata kalau Maulana tak mahu, saya sedia untuk berdebat bermubahalah dengan Ghulam Ahmad Qadiani. Dia adalah satu hari perdebatan yang dalam yang disebutnya mubahalah. Sanaullah diarak dengan gajah, naik gajah. Biasanya bila naik gajah ni satu peristiwa besar lah di India. Naik gajah mari ke majlis yang disambut dengan tepukan dan takbir. Kalau berlakulah debat. Biasanya debat mubahalah ini dia tak lama, dalam beberapa hari akan nyata. Tujuan debat ini, tujuan mubahalah ini untuk melihat siapa dia yang benar dalam dakwaan ini, kami atau kamu. Berdebat. Kemudiannya masing-masing bawa hujah dan sebagainya. Akhirnya Ghulam Ahmad Qadiani kalah dalam debat itu, dan tak berapa lama kemudian Ghulam Ahmad Qadiani beberapa hari saja diserang sakit demam.
kemudian meninggal, jatuh dalam bilik air dan meninggal dunia. Dan dipercayai, Ibn Hajar kata masalah mubahalah ini dia kata tak boleh buka dengan luas. Katanya jika dalam kaum-kaum yang ada masih ada samar padanya, tak boleh, kerana kesannya besar. Dalam beberapa hari saja akan mati. Ini mubahalah yang sangat besar. Oleh kerana itu, bukan hanya kepada Nabi dia diharuskan, kepada umatnya diharuskan, tetapi dalam perkara yang sudah jelas, yakin, kita benar, dan mereka itu ingin melawan, boleh diadakan mubahalah. Jadi itu mubahalah namanya. Adakah kita dah sampai kepada peringkat itu? Dalam isu-isu politik, saya kata tak ada siapa yang boleh mengaku bahawa dia 100% benar. Tidak ada. Masing-masing isunya politik, bukannya agama. Oleh yang demikian, mubahalah tak perlu. Patutnya takut bermubahalah ini. Jika kita tahu sejarahnya, orang ni tak lama akan mati ataupun kena binasa, apa-apa saja diturut Allah. Sebab dalam mubahalah ni ada kes yang tertentu khusus. Kemudian salah ayat 61 itu mubahalah namanya. Mubahalah ni satu perkataan yang membawa makna doa turun bala di atas orang yang mendusta. Doa turun bala. Mula'anah apabila suami tidak mengaku bahawa anak yang datang daripada isterinya itu anaknya, ataupun dia menuduh isterinya berzina, dia lihat dengan mata kepalanya. Namanya mula'anah. Mula'anah ini tuduhan terhadap isteri, dia tidak boleh dicari saksi sama sekali, kerana suasananya itu suasana yang terlalu rahsia, suasana yang detik-detik yang sangat-sangat cemas kerana yang suami gagal mencari saksi, dan jika dia mencari saksi maka kes tidak akan sabit. Jadi dengan itu, untuk memelihara kesejahteraan isteri, kesejahteraan suami, ayat khusus turun mengenai mula'anah, iaitu ayat kita baca daripada ayat 6 surah An-Nur hinggalah sampai kepada ayat 9. Baiklah, mula'anah ini kita sebut sekali lagi, istilah ni maknanya satu pemberitahuan seorang suami bahawa isterinya telah melakukan satu kesalahan zina dan dia ingin melepaskan dirinya daripada perbuatan yang keji itu. Suami ingin membebaskan dirinya dari perbuatan keji itu dan dia tidak ada kena-mengena dengannya. Itu namanya mula'anah. Mula'anah ini bagaimana? Apa kedudukannya dalam Islam? Mula'anah dalam Islam iaitulah sumpah. Tadi doa, mubahalah doa, ini sumpah. Sumpah dikandaki pihak suami bersumpah di hadapan qadhi. Setelah dia berpuas hati dan mengaku ingin bersumpah 5 kali. 4 kali menyatakan dia benar dalam tuduhannya, dan kali yang kelima minta diturun bala ke atasnya jika dia berdusta. Sudah, itu kali yang kelima. Dan isterinya pula dengan adanya sumpah 4 kali ataupun 5 kali itu, maka sabit dia berzina, maka wajib dikenakan rejam ke atasnya. Jika dia tidak membebaskan dirinya, dia boleh membebaskan dirinya dengan bersumpah sebanyak 5 kali. 4 kali menyatakan bahawa tuduhan suami itu dusta 4 kali, dan kali yang kelima minta diturun bala ke atasnya jika suaminya benar. Itu di hadapan qadhi. Jadi macam mana bunyinya? Bunyi syahadah, bunyi sumpah ini 4 kali. Tidaklah suaminya kata macam ni dalam bahasa Arab. Dia kata asyhadu billah anni sadiqun fima ramaituha bizina. Betul. 4 kali dia kata begitu. Asyhadu billahi anni sadiqun fima ramaituha bizina. Aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahawa aku benar pada tuduhan aku terhadap isteriku. 4 kali dia kena kata macam tu. 4 kali. Dalam persaksian ini, sumpahnya bila 4 kali, maknanya sama dengan 4 orang saksi. 4
kali bersumpah sama dengan 4 saksi. 4 orang saksi, 4 orang saksi yang cukup dengan syarat-syaratnya mewajibkan seorang yang berzina itu dihukum rejam. Jika tidak cukup syarat itu, maka pihak yang membuat tuduhan akan disebat 80 kali. Jadi di sini dia telah saksi dan bersumpah sebanyak 4 kali, dan kali yang kelima bagi menggenapkan. Untuk mengucap kali yang kelima ini, pihak hakim perlulah memberi peringatan sesungguhnya kepada pihak yang bersumpah kerana perkara ini berat. Perkara ini berat, boleh jadi sekarang juga akan berlaku. Jika dia berdusta, sekarang juga Tuhan akan tunjuk boleh jadi begitu. Iaitu dia bersaksi, sumpah sumpah dan saksi sekali, sebab sebut nama Allah. Asyhadu billah, yang kelima, anna la'natallahi alayya in kuntu minal kadhibina fima ramaituha bizina. Ya, kali yang kelima, aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahawa laknat Allah akan menimpaku jika aku berdusta dalam tuduhanku terhadapnya. Begitu. Jadi apabila selesai 4 saksi, 4 sumpah, masuk yang kelima, doa laknat ke atas dirinya sendiri, maka sabitlah isterinya berzina. Sabit. Bila sabit berzina, maknanya akan direjam. Tapi di dalam kes ini, dalam kes li'an, isteri masih boleh lagi membebaskan dirinya daripada zina, dan dia diberi pilih pada ketika ini sama dia nak mengaku berzina dan kemudian dia akan direjam, ataupun dia membebaskan dirinya itu daripada tuduhan. Di dalam ayat kelima dan ayat yang ke-8 dan 9 menyatakan isteri boleh menyatakan boleh bersumpah dan bersaksi dengan berkata begini, asyhadu billahi annahu kadhibun fima ramani bizina. 4 kali dia mengatakan asyhadu billahi, aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahawa suamiku dusta dalam tuduhan zinanya terhadapku. 4 kali aku bersaksi dengan nama Allah bahawa dia berdusta, dia tu suami dia lah, bahawa dia berdusta pada tuduhannya terhadapku. 4 kali. Bila disebut 4 kali begitu, dia bebas. Soalnya dia lawan 4 saksi dengan 4 saksi juga, 4 sumpah dengan 4 sumpah juga. Jadi dia terlepas. Sebelum masuk persaksian sumpah yang kelima, hakim perlu mengingatkan padanya bahawa azab di dunia lebih ringan daripada azab di akhirat. Oleh yang demikian, kamu tidak boleh berdusta dalam kes ini. Tak boleh berdusta. Hukum di dunia boleh jadi dibebaskan daripada kamu. Dalam tuduhan ini bebas, kamu tidak akan disebat. Tetapi kamu lepas di dunia tidak bermakna kamu lepas juga di akhirat. Jika dia ingin bersumpah lagi untuk bebaskan dirinya, maka sumpah yang kelima begini, asyhadu billah anna ghadaballahi alayya in kana sadiqan fi ma ramani bizina. Aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahawa kemurkaan Allah akan menimpaku jika suamiku benar dalam tuduhannya bahawa aku berzina. Persaksian ini selesai. Suami bawa hal dia dan isteri bawa hal dia. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan apa-apa, akan ditunjuk dalam masa yang cepat. Kes yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak dinyatakan selanjutnya. Sebab apa? Sebab masyarakat Islam ini sebenarnya tidak berani nak bercakap dalam hal-hal yang seumpama itu, hal-hal yang laknat akan menimpa segala seorang. Ini sepatutnya seorang Islam akan hendaklah berkasih sayang sesama Islam dan tidak berani mengeluarkan perkataan yang seumpama itu. Kalaupun berkelahi sampailah, janganlah sampai berkelahi dalam bab yang menentukan azab Allah boleh menimpa seorang itu di luar kebenaran yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan amat bertentangan dengan adab seorang muslim terhadap muslim. Itulah dia. Ini meliputi ayat yang ke-6,
Kali ketujuh, ke-8, yang ke-8 itu disebutnya wayadra'u anhal azaba, dan menghindarkan hukuman saksa dari isteri yang kena tuduh. Terhindar maknanya bebas, terlepas dia. Antashhada arba'a syahadatin billah, apabila dia bersumpah 4 kali bahawa suami yang dituduhnya itu adalah orang yang berdusta, innahu laminal kadhibin. 4 kali dia bersumpah suaminya berdusta, dia boleh lepas, dia boleh bebas. Kali yang kelima pula dikatakan lagi, wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin, dan sumpah yang kelima adalah dia berkata bahawa kemurkaan Allah ni mana? Lapalah kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya dari orang yang benar. Janganlah kalau suaminya benar, maka isterinya kena. Kalau dia benar, maka suaminya kena kemurkaan Allah. Tapi dalam ini tak ada kedua-duanya benar, tidak ada, dan kedua-duanya salah, tidak ada. Itulah dia penamat bagi ayat yang berkenaan dengan